Hai, Assalamualaikum. Okey, yang ni video yang ke-8. Okey, untuk video ni dia bukanlah satu tajuk yang baru, cuma dia bagi kamu penyelesaian masalah melibatkan kesatuan set dan beberapa tajuk yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, kesatuan set dia punya simbol dia macam ni lah. Okey. Kalau sebelum ni kita buat latihan tu, soalan dia direct, dia terus bagi je maklumat apa-apa, set semesta apa, set A apa, set B apa. So kalau penyelesaian masalah ni dia lebih kepada situasi lah. Okey, so kemungkinan dalam soalan dalam soalan exam nanti pun dia punya format dia macam ni soalan dia. Soalan dia dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat tu kamu kena pasti dia punya maklumat dia, kamu kena bawa keluar maklumat dia, barulah kamu boleh selesaikan. Okay, so kemungkinan besar soalan dia jenis macam ni. So kamu kena faham ayat dan maklumat dalam tu, bawa keluar maklumat, baru dah boleh jawab soalan dia. Okay, so yang ni saya pergi laju sikit untuk yang contoh 24 dengan 25 ni sebab dia dah bagi jawapan. Okay, so saya cuba terangkan sikit dia punya jalan kira kenapa boleh dapat jawapan macam tu. Okay. Okay, first kita baca soalan one by one. Okay, soal selidik melibatkan 35 orang guru. Okay, so 35 orang guru ni apa? 35 ni maksudnya total unsur. So unsur set semesta tu lah maksudnya. Set semesta tu ada 35 unsur. Okay, yang ni ada 35 unsur. Didapati 30 orang guru memiliki sebuah kereta atau, okay, atau ni awak kena baca ayat dia betul-betul, atau sebuah motosikal atau kedua-duanya. Okey, so maksudnya 30 ni dia duduk dalam perut C, dia duduk dalam perut M ataupun dia duduk kat sini. So setotal yang duduk dalam perut ni, dalam C dengan M ni 30. Cuma kita tak tahu dia berapa orang C, berapa orang M, berapa yang duduk kat tengah-tengah ni. Okey, C ni untuk car, M ni untuk motor. Okey. Kenapa dia ada dua bulat? Sebab dia ada dua set lah kat sini. Tajuk dia sekarang ni kereta dengan motor. So, sebab tu dia ada dua bulat. Set bagi car, set bagi motor. Okey, seterusnya 27 orang memiliki kereta. Okey, sebab tu lah kat sini dia letak 27. So, 16 guru memiliki motosikal. Okey, berapakah bilangan yang memiliki kedua-dua jenis kenderaan? Okey, barulah kita dah jawab soalan ni. Okey, memiliki kedua-dua jenis kenderaan tu maksudnya dia ada dua-dua lah kan, car dengan motor. Maksudnya dia tempat persilangan dia dekat sini. Okey. Okey, kat sini ni maksudnya guru yang ada motor pun dia ada, kereta pun dia ada. Cuma kita tak tahu berapa. So bila kita tak tahu, kamu simbolkanlah huruf apa-apa. Kalau kat sini dia simbolkan X. Okey. So X ni kita tak tahu berapa. Okay. So kat sini kenapa dia tolak 27 ni tolak X? Sebabnya kita nak tahu cikgu yang ada kereta sahaja. 27 ni mungkin ada beberapa cikgu dekat sini yang ada kereta dengan motor. So maksudnya ada bilangan contohlah daripada contoh 27 ni mungkin 5 lah contohnya. 5 yang dah duduk dekat sini. Sebab tu kita kena tolak X. Sama juga 16 ni ada beberapa orang cikgu yang dekat sini yang ada motor. So dia dekat sini. Sebab tu lah kita kena tolak X. So kita nak tahu yang memang dia ada motor saja. Yang ni kita nak tahu yang ada kereta sahaja. Sebab tu lah kita tolak X. Okay. Rajah ni sebenarnya kamu tak lukis pun tak apa, tapi dia sangat-sangat membantu kamu dalam menjawab soalan bila kamu lukis. Sebab kamu akan nampak dia punya set duduk kat mana. Okay. Okey, so andaikan X ni ialah bilangan guru yang memiliki kedua-dua jenis. Okey, so sebab dia nak tahu memiliki kedua-dua, so dia buat X kat sini. So sekarang kita nak tahu X tu berapa lah. Okey, so bila kita dah buat macam ni, okey, dalam ni kita dah tahu 30. Kenapa 30? Sebabnya 30 orang guru memiliki sebuah kereta atau sebuah motosikal atau kedua-duanya. So dalam 30 orang guru ni, ada yang ada kereta sahaja, ada yang ada motor sahaja, ada yang ada kedua-duanya sekali. So dalam perut car dengan perut motor ni total dia 30. So kesatuan kereta dengan motor tu maksudnya 30. So ini dalam soalan, ini pun dalam soalan. So yang ni bilangan yang ada kereta 27, bilangan yang ada motor 16. So makanya kamu tambahlah semua ni. Okey, yang ni tadi 30 kan dia punya total dia. Okey, kenapa bukan 35? Sebab 35 tu set semester. 35 tu termasuk yang
yang dekat luar perut ni. So, kita tak boleh ambil yang luar perut sebab dia nak yang K dengan motor. Okay, so kita tambahlah 27 tolak X tambah 16 tolak X. So ada 3 benda kat sini. Yang ni 1, 2, 3. So yang ni 1, 2, 3. So ini kamu guna je algebra, nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. 27 tambah 16 dapat 43. X maksudnya 1 kan. Negatif 1 tambah 1 tolak 1. So kamu dapat negatif 1 ataupun negatif X. So yang ni macam biasa, ini bawa pergi belakang, dia akan dapat X sama dengan 13. So cikgu yang ada kereta dengan motor 13. Okay, kan? Yang soalan B, tidak memiliki kedua-dua jenis kenderaan. So maksudnya yang ni prime lah ni, yang koma, so set pelengkap. Maksudnya dia bukan dalam perut kereta, dia bukan dalam perut motor. So tadi yang total unsur yang ada dalam perut kereta dengan motor tadi 30 kan. So yang dekat luar kita tolak je lah. Kita dah tahu dia punya total tadi 35. So 35 tolak 30 dapatlah 5. So kalau nak buat macam ni pun boleh, tapi saya rasa yang ni lagi senang. Okay, so itu sahaja. Okay, contoh 25. Dalam satu kumpulan tertentu 7 orang kanak-kanak suka makan roti dan mi. Okay, yang ni dia dah lukis. So kamu buat satu set semester. So kamu nak lukis tu kita kena cari set dulu. Dia cakap pasal apa? Roti dengan mi. So sekarang ada 2 set lah, roti dengan mi. So R roti, M ni mi. So 7 orang suka makan roti dan tu maksudnya kedua-duanya. So dia duduk kat tengah lah. So 7 kat sini. Sebab tu dah dia buat 7 kat sini. So 24 orang kanak-kanak suka makan roti sahaja. So roti sahaja 24 tu termasuk dengan 7 ni. So kamu kena tolak lah 24 tolak 7, kamu akan dapat 17. So roti 15 kanak-kanak suka makan mi. So sama juga 15 ni termasuk yang dah duduk kat 7 ni. So 15 tolak 7 dapat 8. 15 tolak 7 dapat 8. Okey, so jika 4 orang kanak-kanak tidak suka kedua-duanya, so roti pun dia tak suka, mi pun dia tak suka. So maksudnya dia duduk di luar perut R, di luar perut M. So 4 duduk dekat luar. So berapakah bilangan kanak-kanak dalam kumpulan itu? So bilangan, so tambah jelas semua. 17 tambah 7 tambah 8 tambah 4 dapat 36. So simple je. Okay, so seterusnya ada latihan. Okey, latihan 15. Okey, yang ni saya cuba buat untuk awak terbiasa macam mana nak jawab soalan yang jenis berayat macam ni. Okey, kalau yang tadi sebab dia dah jawab, kalau macam ni macam mana? Dia tak bagi jawapan pun. So kamu kena baca ayat dan keluarkan maklumat sendiri. Okey. Dalam tingkatan 4 agrik ada 34 orang pelajar. So ada 34 orang pelajar. So set semester dia total dia ada 34. So kita cari set lah, dia cakap pasal apa? BI dengan BM. So kita lukis dulu BM, BI. So yang ni BM, yang ni BI. So apa lagi yang dibagi? 7 orang daripadanya menyertai kedua-duanya. Kedua-duanya maksudnya persilangan dia. So kat tengah-tengah dia 7. Lepas tu bilangan pelajar yang menyertai Persatuan Bahasa Melayu sahaja ialah setengah daripada bilangan pelajar yang menyertai Persatuan Bahasa Inggeris. Cari bilangan pelajar yang menyertai Persatuan Bahasa Inggeris. Okey. Okey, total set dia total unsur tadi 34. So kat sini dah 7 kan. So kita nak cari dia punya total dekat sini berapa. So kita tolaklah dulu 34 tolak 7, kamu akan dapat 27. Okey. So 27 ni antara BM dengan BI. Tapi kita tak tahu BM tu berapa, BI tu berapa. Tapi kita tahu BM tambah dengan BI akan dapat 27. Okey. So ayat ni dia bagi bilangan pelajar yang menyertai bahasa Melayu ialah setengah. Setengah tu 1/2. So 1/2 daripada apa? Daripada BI. Kita dapat yang ni tambah BM.
BI. So, sama dengan 27. Okey. So, 1/2 darab BI ni sama macam kita belajar sem 1 hari tu. A darab B, AB kan. Kalau 2 darab A jadi 2A. Kalau 2 darab B jadi 2B. Sama juga yang ni 1/2 darab BI dia akan jadi 1/2 BI. So, tambah BI sama dengan 27. So, ini guna sahaja kalkulator, tak payah pening-pening. So, yang ni kalau BI ni maksudnya ada 1 lah kat depan ni kan. So, tekan 1/2 tambah 1. 1/2 tambah 1, kamu akan dapat 3/2 BI sama dengan 27. So, nak dapat BI kat sini darab, pergi sana jadi bahagi. So, 27 bahagi 32, kamu akan dapat 18. Sekejap, 27 bahagi 3/2, kamu akan dapat, okey, betul 18. So, 18 ni apa? BI kan? Sudah dapatlah BI dekat sini 18. Jadi kata BM tadi separuh daripada 18 kan? So, bahagilah 2, dapat berapa? 9. So, jadinya soalan dia cari bilangan pelajar yang menyertai bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tadi 18. Bahasa Inggeris 18. Dapatlah dia. Okey, nombor 2, dalam satu kelas dapat 23 orang. Okey, yang ni kita cari dulu dia cakap pasal apa. Badminton, tenis, bola tampar. Okey, so maksudnya ada 3 lah. 1, 2, 3. Okey. Dalam satu kelas terdapat 23 orang pelajar yang suka bermain badminton. Okey, yang B badminton, tenis T, bola tampar BT. Okey. So, yang bermain badminton 23. 20 orang pelajar yang suka main tenis. 20 orang pelajar yang suka main tenis. 17 orang pelajar yang suka main bola tampar. Okey. Okey, yang ni kita tak boleh direct tulis contoh 23 orang pelajar suka bermain badminton. Okey, kamu tak badminton kat sini, kamu tak boleh terus tulis kat sini 23. Sebabnya 23 ni dia ada termasuk dekat persilangan kat sini, persilangan kat sini, persilangan kat sini. So, bagi habis dulu kita baca. Okey, 20 orang pelajar tenis, 17 orang suka main bola tampar. So, diberi, okey, kalau diberi ni barulah maklumat dia. Diberi 12 orang pelajar suka bermain badminton sahaja. Kat sini dah baru confirm badminton. 12 orang pelajar yang suka bermain badminton sahaja. 8 orang pelajar suka bermain tenis sahaja. So, 8 dekat sini. 4 orang pelajar suka bermain badminton dan tenis. Badminton dan tenis tu maksudnya persilangan dekat sini. Berapa? 4. Lagi 3 orang pelajar suka tenis dan bola tampar. Tenis, bola tampar, persilangan kat sini. Berapa? 3. Lagi 3 orang pelajar tidak suka bermain ketiga-tiganya. Tiga-tiga semua. Maksudnya dia bukan dalam perut badminton, bukan dalam perut tenis, bukan dalam perut bola tampar. Dia duduk kat luar. Okey. So, macam mana nak isi ni? Okey, tadi kan dia dah bagi tahu apa nama? Bola tampar tadi kan. Bola tampar tadi. Okey, badminton tadi 23. Tenis 20. Bola tampar 17. Kita tengok yang mana yang perut dia dah hampir penuh. Tenis kan, tenis. Okay, tenis ni 20 sepatutnya. So, tengoklah dekat sini berapa 20. Dia dah ada 8, dia ada 3, dia ada 4. So, 8 tambah 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, baki dia ada berapa? 20 tolak 15, ada 5. So, sepatutnya 5 lah dekat sini. Okay, so nak lengkap ni kamu tengok yang ruang-ruang yang hampir lengkap. So, hampir lengkap tadi T kan. Lepas tu kita balik dalam B pula. B tadi total dia 23. So, dia dah ada 12. 12 tambah 4. 12 tambah 4 tambah 5, kamu dapat 21. So, 21 tolak 23 tolak 21, dapat lagi baki dia 2. So, 2 dia dekat sini. So, bola tampar 17. 17 tolak berapa?
5 tambah 3, 8, 9, 10. So kat sini 7. So jumlah pelajar semua dia nak kan, cari bilangan pelajar. So tambahlah semua bilangan pelajar dalam kelas. Tambah ni jangan tertinggal tambahnya ni sebab dia nak semua bilangan pelajar. So bilangan 12 tambah 4 tambah 8 tambah 2 tambah 5 tambah 3 tambah 7 tambah 3. So kamu akan dapat 44. Siaplah dia. Okay, yang ni tak ada latihan apa-apa, cuma saya nak kamu buat semula apa yang saya buat ni. Cuba tengok video saya dan tolong buat sendiri, nak pastikan kamu faham. Dan tolong ingat yang ni jenis-jenis soalan dalam exam. Okay. So nanti arahan saya akan bagi dekat WhatsApp macam biasalah. Okay, terima kasih.